Assalamualaikum dan hai, nama saya Siti Aisyah Yusof. Nombor matrik saya 08 dan 18F1028. Saya daripada kelas DIN 4B. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang FB Ads. Kalian tahu apa itu FB Ads? FB Ads ini adalah tawaran yang diberikan daripada Facebook untuk mempromosikan kita punya produk. Sebagai contoh ya, kita punya produk ni macam sendu je, bukan sendu macam tak merebak, orang tak tahu pasal kita punya produk. Jadinya kita boleh menggunakan FB Ads ini untuk mempromosikan kepada orang luar. Maknanya kita punya produk ni boleh disebarkan ke seantero dunia. Faham tak? Okey. Pengiklanan ini juga dapat mengatur pasaran yang dikehendaki. Sebagai contoh, kita ni boleh aturkan bila kita nak promosi, dengan siapa kita tuju, berapa ringgit, kita boleh spend duit berapa ringgit kat produk tu, ikut kita punya bajet. Kalau bajet kita sikit, kita boleh gunakan yang sehari, 2 hari, 3 hari. Malah dia boleh menyediakan berhari-hari. Maknanya sehari tu kita boleh spend dalam RM5. Kalau nya 30 hari kita boleh spend 150. Tapi jangan risau, walaupun kita spend 150, tak semestinya kita akan rugi. RM150 itu dapat menyebarkan lagi kita punya produk di Malaysia ataupun di luar negara. Kalian risau kalau kalian punya produk tak pergi jauh mana sebabkan guna FB Ads ni. FB Ads, kalian semua tahu ramai pengguna Malaysia menggunakan ataupun wajib mempunyai satu akaun Facebook yang diorang guna untuk membeli barang, untuk tengok berita-berita, tengok movie, macam-macam lagi. Jadinya FB Ads ini mampu untuk menyebarkan korang punya produk ke orang lain. Jadinya kalian punya produk akan tersebar luas dan akan mendapat pelanggan yang ramai serta mendapat keuntungan yang tinggi. First is create the Facebook advertising paid marketing for your cyber sales. So, boleh tengok dekat gambar ni. Okay, ini adalah contoh yang saya buat di FB Ads saya. Saya lebih prefer untuk kalian boostkan korang punya post menggunakan video, bukan gambar. Sebab apa? Sebab video ni kita boleh letak berbagai jenis produk kita, saiz produk kita, warna produk kita. Jadinya kita boleh tunjukkan yang kita punya produk ni banyak. Kalau kita letak gambar, kita boleh letak satu saja. Jadinya orang tengok pun satu, bosan je kan. Dan saya akan menunjukkan bagaimana kita nak buat FB Ads ni. Dia tak susah, cuma dia memerlukan kerja yang teratur. Kalau kita buat terbalik-terbalik, jadinya ia akan susah. Faham tak? Ini adalah contoh sebelum saya buat FB Ads. Tengoklah, saya punya people reach 57 orang sahaja, tak banyak kan? First is kalian pilih audience. So korang tengoklah location korang pilih yang mana. Contohnya macam kawan saya dia duduk Johor, jadinya dia akan select people untuk di Johor je lah. Lepas tu tengok age pula, berapa anggaran korang punya target. Daripada saya buat 18 ke 65 sebab ramai yang pakai tudung kan. Jadinya kita tengok kita punya produk ni sesuai dengan siapa dan tempat. Okay, yang kedua adalah duration dia. Duration dia kalian buatlah berapa lama, ikut bajet korang. Macam saya bajet tak terlampau banyak, jadinya saya buat sehari sahaja, iaitu bermula daripada 30 Mac sampai 31 Mac. Yang ketiga iaitu payment method. Payment method ni bagaimana cara korang nak membayar. Macam saya menggunakan online banking, iaitu menggunakan Maybank to You. Jadinya ia lebih memudahkan saya, tak perlu pergi bank nak bank in ke apa. Jadinya saya menggunakan online banking Maybank to You, iaitu total bajet saya RM5.30 dalam masa 1 hari. Dan kita perlu tunggu untuk beberapa minit atau beberapa jam atau beberapa hari untuk FB Ads ni approve kita punya post. Maknanya dia nak scan dululah, macam dia nak tapis.
betul boleh ke produk ni dipasarkan, elok ke produk ni dipasarkan, mempunyai unsur-unsur yang negatif atau positif. Analyze the FB ads campaign. So, kita boleh tengok kita punya insight, iaitu dia akan menunjukkan post reach kita kepada berapa orang. Macam saya tadi daripada 57 orang, sekarang dia telah mencecah 1756 orang. Dan post engagement saya, bayangkan tadi mempunyai 7 orang sahaja dan kini mempunyai 111 orang, iaitu meningkat sebanyak 85%. Dan new page like saya adalah meningkat sebanyak 9%. Jadinya kita boleh tengok daripada result tersebut, kita tengok gender, berapa orang yang tengok saya punya produk. Okey, berdasarkan result tersebut, kita boleh tengok 18 tahun hingga 65 tahun. Tahun yang mana ataupun orang yang berumur yang mana yang banyak tengok produk saya. Jadinya yang saya dapat kat sini, saya dapat mengenal pasti bahawa umur 18 hingga 24 tahun dan 55 tahun dan ke 64 tahun lebih banyak spend masa untuk tengok saya punya produk. Itulah beberapa cara yang kita harus buat untuk kita mempromosikan produk kita menggunakan FB Ads. First is planning. Planning process is the steps a company take to develop budgets to guide its future activities. Hal ini bermaksud perancangan atau langkah yang diperlukan oleh syarikat atau kita sebagai businessman atau businesswoman untuk membangunkan belanjawan untuk membimbing aktiviti masa depannya. Sebagai contoh, kita nak buat apa untuk memajukan kita punya perniagaan. Takkanlah tiba-tiba kita pergi jual tanpa kita memperkenalkan kita punya produk, tanpa kita buat, okey, ini design apa, tak teratur. Maknanya kita perlu ada perancangan yang bagus untuk kita mempromosikan kita punya produk. The document developed may include, first is strategic plans untuk long range or high level company goals. Second is tactical plans, iaitu shorter term specific plans to work towards goal in strategic plans. Third is operating plans, iaitu details plans for a specific department to implement. Fourth is project plans, iaitu plans to implement projects such as launching new products or building a new plant. The second one is saya pilih management, iaitu is a process of planning, decision making, organizing, leading, motivation and controlling their human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goal in an efficient and effective manner. Hal ini bermaksud pengurusan adalah proses perancangan, membuat keputusan, menganjurkan, memimpinkan, memotivasi, mengawal sumber manusia, sumber kewangan, fizikal dan sumber maklumat untuk kita mencapai matlamat dengan cara berkesan dan cekap. Sebagai contoh, kita harus ada pengurusan yang teratur. Kita tak boleh tunggang terbalik. Maknanya takkan kita 1, 2, 3, 4. Takkan kita jumpa 4 dulu baru jumpa 1 kan? Okey. Dan kita haruslah tahu urusan siapa yang akan kawal duit ni. Bagaimana duit kewangan kita dikelolakan. Bagaimana kita dapat produk ni. Daripada mana? Maknanya macam tudung. Saya tudung daripada apa? Mesti daripada kain kan? Okey, kain ni daripada siapa kita nak ambil. Jadinya hal ini kita harus ada perancangan supaya lebih teratur untuk kita mencapai kita punya matlamat dengan cara berkesan dan cekap. The third is saya menggunakan social media. Social media is a platform that we connect
with our audience to build your brands, increase sales, drive website traffic. This involves publishing great content on your social media profiles, listening to and engaging your followers, analyzing your result, and running social media advertisement. The major social media platform are Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and Snapchat. Okey, pemasaran ini adalah platform yang kita gunakan untuk berhubung dengan penonton kita, untuk membina jenama kita, untuk meningkatkan jualan kita, dan ini akan melibatkan penerbitan kandungan hebat pada profil kita, iaitu kita boleh mendengar dan melibatkan pengikut kita untuk menganalisis hasil kita, untuk menjalankan iklan media kita. Sebagai contoh, FB telah mempunyai lebih 1 million pengguna di Malaysia sahaja, ya. Hal ini kita dapat menggunakan Facebook ni untuk kita berhubung dengan kita punya customer. Yang kedua, kita boleh meningkatkan jualan kita. Inilah dia sebagai contoh FB Ads. Kita boleh meningkatkan jualan kita tanpa menggunakan FB Ads. Mungkin kita punya penjualan mungkin dalam 5-6. Apabila telah menggunakan FB Ads ataupun kita menggunakan media sosial sebagai platform kita untuk menjual, kita punya jualan akan bertambah seperti ke 50 ke atas ke. Jadinya hal ini dapat meningkatkan lagi jualan kita. Yang untuk membina jenama pula, okey, orang tak tahu apa itu reaktif. Kalau borak-borakan orang-orang tu, contohnya lah orang-orang yang tak ada Facebook, orang-orang yang tak ada Twitter or Instagram. Kau tahu tak reaktif tu apa? Tak tahulah. Okey, cuba kita borak dengan orang yang ada Facebook. Kau tahu tak reaktif tu apa? Tak tahulah. Okey, dia buka. Okey, cuba kau search dekat Facebook, apa itu reaktif? Dan dia search reaktif dan dia tahu, oh, reaktif ni tudung. So, daripada sini kita boleh membina kita punya jenama. Okey. Yang okey, kita juga boleh mendengar dan melibatkan kita punya customer untuk kita tahu apa kekurangan kita punya produk. Contohnya, hai, boleh saya tahu apa feedback anda terhadap kami punya servis, kami punya produk. Daripada situ kita boleh tengok apa kita punya kelebihan, apa kita punya kekurangan. Dan kita boleh menggunakan Facebook ini sebagai kita punya promosi jualan. Fourth is, website is the most place where more people will interact with your business. Sebagaimana kita tahu adalah website ini adalah tempat di mana lebih ramai orang akan berinteraksi dengan perniagaan kita. Sebagai contoh, saya telah menggunakan Weebly. Okey, Weebly ni saya telah menceritakan tentang produk saya, apa itu reaktif, ciri-ciri reaktif, saiz reaktif, warna-warna reaktif. Jadinya jika pengguna di luar sana ataupun pembeli di luar sana ingin mengetahui lebih details tentang produk saya, mereka boleh pergi ke website saya. Jadinya mereka tak perlu pergi ke Facebook, tak perlu pergi ke Instagram. Mereka menggunakan website saya. Dan bila diorang berminat ataupun mempunyai pertanyaan tentang produk saya, mereka boleh klik di website tersebut dan masukkan diorang punya email, masukkan diorang punya number phone ataupun submit diorang punya order. Jadinya daripada situ kita boleh tahu apakah kelebihan dan kekurangan kita dan apa yang diorang nak order dekat kita. Saya juga telah memasukkan e-book ke dalam website saya. Dalam e-book saya telah menceritakan kelebihan bersukan. Dan hal ini saya akan dapat menambahkan pengetahuan follower saya ataupun menambahkan pengetahuan customer saya apabila mereka melanggani saya punya website ataupun membaca e-book saya. Ini akan lebih menarik perhatian mereka. I would choose using customer feedback or testimonials, iaitu pelanggan akan lebih percaya dengan kita punya produk jika mereka mendapatkan ataupun
mengetahui feedback tersebut daripada orang awam, iaitu mereka percaya. Diorang tak adalah kata kita ni scammer ataupun kata kita ni membuat-buat cerita tentang kita punya produk, iaitu kita mendapatkan feedback tersebut daripada orang setelah mereka membeli produk daripada kita dan menggunakan produk kita. Sebagai contoh, setiap kali mereka guna, kita akan tanya, how your feedback? Nanti kita boleh tahu bagaimana kita punya produk ini. Jika baik, kita teruskan kita punya servis atau produk kita. Jika kurang, kita boleh memperbetulkan lagi servis atau produk kita. Jika feedback itu baik, kita publish di Facebook, orang bila baca, oh, bagusnya dia punya servis, bagusnya dia punya produk, hal ini dapat meningkatkan mereka punya jualan ataupun dapat menjadikan customer lebih tertarik dengan kita punya produk. Terusnya adalah saya establish a system of introducing friends, iaitu mewujudkan sistem memperkenalkan kawan. Sekiranya pembekal ataupun pelanggan gembira untuk berurusan dengan kita boleh memberikan mereka penghargaan. Contohnya, voucher RM20 untuk setiap pelanggan baru yang diperkenalkan. Sebagai contoh, saya berurusan dengan customer saya bernama Fazira. Saya cakap dengan dia, jika awak inginkan voucher ataupun membawa kawan-kawan untuk membeli dengan produk saya, membeli reaktif Shah Alam, saya akan memberikan anda voucher RM20. Hal ini awak boleh menggunakan voucher ini apabila anda nak beli produk saya. Ini dapat menjadikan customer itu setia dengan kita dan menambahkan lagi customer untuk membeli dengan kita kerana mereka telah menceritakan ataupun mengajak rakan-rakan mereka membeli. Create a design that fit the current situation. Ini bermaksud adalah anda ataupun kita peniaga mencipta suasana yang sesuai dengan tema semasa. Sebagai contoh, sekarang ni kita adalah musim COVID-19. Jadinya setiap kali mereka membeli kita punya produk, iaitu membeli reaktif Shah Alam, kita akan memberi hand sanitizer ataupun memberi mask, memberi glove untuk mereka. Jadinya ini akan lebih menambahkan minat mereka ataupun dapat menjadikan mereka terasa dihargai oleh kita kerana kita mementingkan mereka dalam penjagaan kesihatan. Dan contoh yang kedua adalah Tahun Baru Cina. Jika mereka membeli tudung reaktif daripada kita, saya akan memberikan mereka angpau ke ataupun memberikan mereka limau mandarin ke jika COD. Kalau postage, busuk pula limau tersebut. Last one, we always smiling and excited, iaitu peniaga ataupun penjual haruslah sentiasa tersenyum dan excited jika mempunyai ataupun mendapatkan pertanyaan daripada customer ataupun mendapat order daripada customer, kerana hal ini penting. Pelanggan suka berurusan dengan mereka yang memberikan aura positif, iaitu pastinya jika kita menggunakan khidmat pelanggan dengan senyum, dengan excited, ini akan membuatkan pelanggan kita juga tersenyum dan terja selepas berjumpa dengan kita atau berurusan dengan kita. Hal ini mereka akan sentiasa mengingatkan kita dan mengongsikan dengan orang lain secara percuma. Ini tidak perlu mengeluarkan apa-apa modal